mengumumkan ketibaan Ketua Eksekutif IRDA dan Rektor UiTM Cawangan Johor. Nyanyian lagu bangsa Johor, Negaraku dan wawasan setiap warga UiTM. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Dato' Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar. Yang berbahagia, Profesor Dr. Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor. Profesor Madya Dr. Akmal Aini Othman,
Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Johor, Puan Nurhalina Muhammad Nur Alias Ahmad, Ketua Pengurusan Pusat Sumber Manusia IRDA, Puan Fazilah Muhammad Razali, Ketua Perkhidmatan Korporat IRDA, Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Johor, Pengurusan IRDA, ahli-ahli jawatan kuasa pelaksana MOU UiTM IRDA, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di kampus yang serba indah ini bagi menyaksikan satu lagi detik bersejarah buat UiTM dan IRDA. Pada petang ini kita amat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan tetamu-tetamu dari IRDA dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi UiTM juga pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA. Bagi memberkati majlis, pada petang ini dijemput Ustaz Muhammad Afi Hazwan bin Abu Bakar, penolong pegawai Hal Ehwal Islam untuk memimpinkan bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل البركة وجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Afi Azwan atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar IRDA. Profesor Madya Dr. Akmal Aini binti Osman, Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Johor, Puan Nurhalina Muhammad Nur Alias Ahmad, Ketua Pengurusan Sumber Manusia IRDA, Puan Fazilah Muhammad Razali, Ketua Perkhidmatan Korporat IRDA, Pengurusan Eksekutif UiTM Johor, Pengurusan IRDA Malaysia, ahli-ahli jawatankuasa pelaksana MOU UiTM IRDA,
serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali saya bersama-sama seluruh warga UiTM memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada hari ini kita bakal memeterai Memorandum Persefahaman MOU yang dinanti-nantikanlah antara Universiti Teknologi Mahara, UiTM dan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA. Dengan termeteri MOU ini diharapkan akan menjadi titik tolak dan pemakin kepada pelbagai bentuk kolaborasi dan perkongsian yang telah dirancang dan akan dirancang seterusnya dan akan dilaksanakan di antara kedua-dua belah pihak pada masa akan datang. Secara dasarnya MOU ini mengandungi 4 komponen utama yang sangat signifikan kepada UiTM dan IRDA. Pertamanya adalah kolaborasi dalam program pembangunan akademik pelajar atau dikenali sebagai Exclusive Internship Management Program. Melalui program ini, pelajar-pelajar UiTM mempunyai peluang yang besar dan cerah untuk menjalani latihan industri di IRDA. Kekuatan IRDA sebagai sebuah organisasi yang ternama pasti akan memberi pendedahan dan pengalaman yang bernilai kepada para pelajar UiTM dalam menimba ilmu serta kemahiran. UiTM juga sangat berbesar hati untuk berkolaborasi dengan IRDA dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam apa jua bidang atau cabang perniagaan yang bersesuaian. Saya melihat kolaborasi ini sebagai satu peluang yang tidak boleh dilepaskan oleh UiTM. Ia amat menepati objektif UiTM untuk mempertabatkan penyelidikan berimpak tinggi melalui ekosistem penyelidikan yang padu. IRDA dilihat sebagai rakan kolaborasi yang memungkinkan agenda penyelidikan berimpak UiTM akan dapat dicapai dengan jayanya dan seterusnya mengangkat UiTM sebagai sebuah universiti terkemuka di dunia yang punya berbagai bidang keberhasilan. Tidak ketinggalan juga adalah program perkongsian strategik dan lantikan ejang yang mana gabungan kepakaran dan kemahiran dari UiTM dan IRDA dijangka dapat memperkasakan jaringan strategi antara kedua belah pihak. Banyak elemen penambahbaikan maupun perkara baru dapat diwujudkan dan diperkukuhkan. Secara tidak langsung, tampakkan kedua-dua organisasi ini sebagai organisasi yang berdaya saing dan berimpak tinggi akan dapat dizahirkan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Penempatan silang atau cross fertilization program juga merupakan agenda kolaborasi yang mampu memberi kredibiliti yang tinggi kepada program pembangunan sumber manusia. Saya melihat hasil penempatan silang ini akan meningkatkan lagi potensi diri dan motivasi staf dalam mendukung matlamat UiTM dan IRDA. Secara peribadi, saya sendiri sangat teruja untuk menempatkan staf UiTM di IRDA lah sebagai dipanggil attachment lah, industri attachment, bukan kena ambil sebagai latihan meningkatkan potensi staf. Dengan itu kita cuba menempatkan staf UiTM di IRDA supaya perkongsian kepakaran dan kemahiran tersebut dapat disalurkan dengan baik. Ya, jadi pihak pensyarafan ada pengalaman industri pada masa sama, insya-Allah. Saya sangat berharap agar staf UiTM berebut peluang ini dengan sebaik-baiknya. Tempoh 6 bulan atau 1 tahun penempatan staf UiTM di IRDA atau sebaliknya pasti akan menghasilkan satu perkembangan dan kemajuan yang efektif kepada kedua-dua organisasi. Ya, jadi kita staff mobility lah, insya-Allah. Sukacita juga saya ingin berkongsi dan pada masa sama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada IRDA kerana telah menawarkan geran yang bernilai lebih 200,000 kepada UiTM Changan Johor. Saya anggap ini sebagai titik permulaan lah. 200,000 mungkin akan pergi sampai 2 juta, insya-Allah. Geran tersebut merupakan skop kolaborasi berkenaan Iskandar Rapid Transit
Ini merupakan langkah pertama yang pastinya akan membawa kepada langkah-langkah yang berikutnya, insya-Allah. UiTM Johor mempunyai berbagai-bagai kepakaran di sudut engineering, ekonomi, bisnes dan sebagainya itu, yang mana saya rasa semuanya boleh dimanfaatkan bersama IRDA dan juga UiTM, insya-Allah. Jadi saya percaya kolaborasi ini akan membawa manfaat yang cukup besar kepada kedua belah pihak. Secara asasnya, ini sangat membantu dalam peningkatan petunjuk prestasi utama KPI UiTM khasnya kepada UiTM Cawangan Johor. Saya juga yakin matlamat untuk menjuari pembangunan bumi putera profesional yang tangkas menerusi kurikulum kehadapan dan pendidikan berimpah akan dapat dicapai dengan mendapat input-input daripada industri termasuk daripada IRDA terutama sekali, insya-Allah. Jadi kolaborasi ini juga bakal merelasikan visi UiTM untuk menjadikan UiTM sebuah universiti tersohor dan berprestij dalam bidang sains dan teknologi, kemanusiaan dan juga keusahawanan. Pada kesempatan ini, saya ingin merekarkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Eksekutif IRDA, yang bahagia Datuk Ismail Ibrahim. Ismail Ngam lah. Yang uruskan Ismail juga. Ismail Fahmi. Jadi kita ada 3 Ismail sini. Dan seluruh pengurusan IRDA kerana sudi untuk menjalinkan usaha-sama bersama UiTM. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Fakulti Pengurusan Maklumat FPM UiTM Cawangan Johor, di mana Ketua Pengajian dia adalah Encik Ismail Muhammad Fahmi. Saya sebut tadi 3 Ismail lah. Atas inisiatif kolaborasi bersama IRDA ini, saya yakin kerja keras fakulti ini, ramai anggota fakulti yang datang ini, akan memberi manfaat yang sangat besar kepada UiTM Cawangan Johor serta UiTM sendiri secara keseluruhan. Tahniah dan syabas kepada semua warga UiTM, terutama sekali bagi Fakulti Pengurusan Maklumat atas inisiatif yang besar ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih untuk semua. Jadi bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Rektor. Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Ismail Ahmad selaku Rektor UiTM Cawangan Johor, barisan pengurusan eksekutif daripada UiTM, rakan-rakan saya daripada IRDA, saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih khususnya kepada pihak UiTM Cawangan Johor di atas usaha menyambut kepada kolaborasi yang erat di antara pihak UiTM dengan pihak IRDA, yang mana saya difahamkan usaha ini telah pun dijalan sejak sekian lama lah, sehinggalah hari ini kita sampai ke peringkat yang agak bersejarah di mana usaha ini dimeterai melalui satu memorandum persefahaman yang akan dijalinkan di antara kedua-dua pihak. Dan kenapa saya katakan bersejarah ni? Sebab walaupun UiTM tadi diberitahu oleh Profesor baru 6 tahun dekat sini, tapi sejarah you mungkin lebih lama daripada ini. Dan UiTM ni bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Mereka ni telah lama bersama kita. Malahan kalau kita lihat di keliling kita ni, mungkin sebahagian besar daripada mereka ni, kalau tidak pun ahli keluarga kita, adalah lepasan daripada UiTM. Jadi sejarah pembangunan negara sudah tentu ada terlibatnya bakat-bakat yang dilahirkan daripada UiTM. Dan kita nak
teruskan kelahiran bakat-bakat ini, dan dengan adanya Iskandar Malaysia sudah tentu ini akan dapat diperkukuhkan lagi dalam usaha kita untuk membangunkan negara, insya-Allah ya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti mana kita sedia maklum, sejak penubuhan Iskandar 15 tahun yang lalu, kita telah pun merancang ke arah membangunkan wilayah ini sebagai sebahagian daripada usaha kita membangunkan negara ini menjadi sebuah negara yang maju. Kelahiran Iskandar Malaysia ni bukanlah sesuatu yang secara kebetulan, sebenarnya ia adalah sebahagian daripada historical evolution negara kita ni. Bermula daripada dasar ekonomi baru, pembangunan wilayah yang dulunya di bawah Allahyarham Tun Razak melalui pembangunan agensi wilayah seperti Kejora, Ketengah dan sebagainya, yang usahanya adalah untuk mengimbangkan pembangunan negara supaya pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu di kawasan-kawasan bandar tetapi juga berselerak kepada kawasan-kawasan luar bandar termasuk pinggir bandar. Dan usaha ini terus dijalankan hingga ke hari ini. Dan apabila Iskandar Malaysia dilahirkan, ini adalah sebahagian daripada kesinambungan usaha itu, di mana selain daripada nak terus mengimbangkan pembangunan bandar dengan luar bandar, kita juga perlu meneruskan rangkaian pembangunan ini dengan memperkukuhkan hub-hub ekonomi yang sekarang ini berada di beberapa node di sekitar negara. Dan salah satu pada hub ekonomi ini adalah Konurbasi Johor Bahru yang terlahirlah Iskandar Malaysia 15 tahun yang lalu. Dan dalam membangunkan Iskandar Malaysia ni, kita harus merujuk bukan sahaja kepada aspek-aspek ekonomi, tetapi memastikan bahawa pembangunan ekonomi itu sejajar dengan usaha kita untuk ke arah keterangkupan sosial dan juga pemeliharaan alam sekitar. Jadi pembangunan yang holistik ini adalah sesuatu yang sangat dituntut, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Di mana saja sekarang ni, termasuk negara-negara yang maju dan negara yang ke arah meningkat ke arah negara maju, sudah semestinya apabila mereka melihat kepada pembangunan nasional, sudah tentu mereka melihat daripada sudut ekonomi, sudut sosial dan sudut alam sekitar. Tanpa satu daripada elemen ini, sudah tentu akan terdapat kempincangan ke arah apa yang dikatakan sebagai pembangunan negara yang mampan ataupun lestari. Jadi bagi pembangunan Iskandar Malaysia, selain daripada pembangunan yang holistik ni, kita nak memastikan bahawa kita akan dapat menjana kekayaan melalui pelaburan yang kita datangkan daripada luar negara dan juga daripada dalam negara. Dan pelaburan ni akan menghasilkan kekayaan yang mana kita perlu pastikan bahawa kekayaan ini akan dapat disamaratakan secara adil dan saksama supaya dapat dinikmati oleh rakyat yang terbanyak. Jadi pengagihan kekayaan ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk melahirkan satu generasi ataupun beberapa generasi rakyat yang dapat menikmati daripada limpahan kekayaan ini. Dan sudah tentu pada akhirnya kita juga perlu membuat perancangan yang teliti supaya memastikan bahawa sumber jaya kita yang terhad ni dapat dioptimumkan dan tidak ada pembaziran berlaku. Inilah di antara elemen-elemen yang kita perlu tekankan bersama-sama dengan pembangunan yang kita hasratkan, khususnya yang berlaku di Iskandar Malaysia. Profesor dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya tekankan perkara ini? Sebab semua ini lahir daripada pendidikan. Dan jika kita tidak dapat membentuk satu sistem pendidikan yang kuat, yang jitu, yang lestari, kita mungkin tidak dapat melahirkan satu negara yang maju dan terus meningkat di pesada antarabangsa. Itu sebabnya pendidikan ini adalah salah satu pada 9 sektor ekonomi yang kita pelopori di dalam Iskandar Malaysia. Dan sektor pendidikan ini bukan sahaja sekadar untuk menyokong kepada sektor-sektor ekonomi yang lain, tetapi sektor pendidikan itu sendiri adalah
ada kedudukan dia sendiri sebagai sektor ekonomi ia tersendiri. Kenapa saya kata begitu? Sebab apabila kita melihat kekayaan yang kita jana ni adalah akan melahirkan rakyat yang mempunyai kedudukan yang akan dapat menjawat jawatan-jawatan yang ditawarkan di pasaran, tidak kira dalam perkhidmatan awam ataupun dalam swasta. Sama ada dia nak bekerja ataupun nak menjadi usahawan. Kita perlu melahirkan bakat-bakat yang sesuai dengan hala tuju pembangunan negara. Dan di sinilah di mana kelahiran bakat-bakat ini dilahirkan daripada institusi-institusi, termasuklah daripada UiTM. Ya. Dan di sinilah di mana kita perlu memikirkan mengenai perkara-perkara yang dituntut, iaitu bagaimana institusi pendidikan seperti UiTM ini akan berada di tengah-tengah di antara penawaran dan permintaan. Penawaran yang saya maksudkan di sini adalah kita perlu melahirkan bakat-bakat yang boleh mengisi kepada permintaan yang didatangkan daripada industri. Dan kalau kita tidak peka kepada permintaan yang didatangkan daripada industri, maka kita hanya akan dapat melahirkan bilangan sahaja. Kita nak 1,000 boleh, kita nak 20,000 boleh, tetapi mereka ini tidak dapat dipadankan dengan permintaan yang datang daripada industri yang lahir di Iskandar Malaysia ni. Jadi di sinilah peranan IRDA di dalam Iskandar Malaysia ni untuk membawa masuk sebanyak pelaburan yang boleh. Dan kebergantungan ini yang adalah perlu untuk memastikan penawaran bakat yang dilahirkan itu sepadan dengan permintaan yang datang daripada industri. Jadi di sinilah di mana pihak IRDA saya lihat boleh memainkan peranan yang sangat penting dengan pihak UiTM khususnya dalam bentuk kolaborasi ini untuk memastikan bahawa padanan ini akan dapat dilahirkan mengikut tempoh masa pembangunan yang berlaku di Iskandar Malaysia. Iskandar Malaysia sekarang ni mempunyai penduduk sebanyak 2.1 juta dan dia akan terus meningkat kepada hampir 3 juta tidak berapa lama lagi. 15 tahun dulu apabila kita membuka Iskandar Malaysia, penduduknya hanya sekitar 1.45 juta. Sudah meningkat 500 ribu. Di mana datangnya mereka? Kebanyakan mereka daripada datang di serata negara. Dan mereka memilih Iskandar Malaysia ni tempat mereka mencari nafkah, sama ada sebagai usahawan ataupun sebagai pekerja. Dulu semasa saya dan mungkin profesor dulu nak cari kerja, kita tak nak cari tempat lain. Kita nak cari kerja kat Kuala Lumpur saja. Sebab situlah kita lihat sebagai tempat di mana lubuk untuk mencari kerja. Tapi sekarang ni pilihan generasi muda ni sudah banyak. Mereka boleh memilih utara, selatan dan sebagainya. Inilah sebenarnya hasrat negara untuk memastikan bahawa kerancakan pembangunan negara ni bukan bertumpu saja kepada tempat-tempat yang tertentu. Seperti di Lembah Kelang. Kita nak serakan pembangunan ni dapat dinikmati oleh semua di serata tanah air. Termasuklah di selatan Semenanjung, khususnya di Iskandar Malaysia. Dan apabila kita mencapai 3 juta penduduk nanti, tidak berapa lama lagi, kita akan mempunyai tenaga kerja sejumlah 1.4 juta. Dan kalau mengikut jangka ataupun dasar yang dibuat oleh kerajaan pusat, kita hendak kalau boleh ke arah negara maju ni kita perlu mempunyai sekurang-kurangnya 35% daripada kalangan bakat yang kita lahirkan itu adalah terdiri daripada mereka yang berkemahiran tinggi dan juga daripada kalangan profesional. Tapi di Iskandar Malaysia kita nak buat lebih daripada itu. Kita mensasarkan supaya daripada 1.4 juta tenaga kerja yang kita akan lahirkan ini, jawatan-jawatan itu adalah terdiri daripada 45% yang berkemahiran tinggi dan juga profesional. Ini datang daripada permintaan yang kita lahirkan daripada industri yang akan
dilahirkan di sini. Tetapi kalau permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh penawaran, sekali lagi saya ulang, melalui padanan, ini sudah tentu tidak akan capai. Dan sebaliknya, apa yang berlaku seperti mana yang kita lihat selama ini, kita terus bergantung kepada tenaga asing, yang mana ini adalah merupakan satu perkembangan yang tidak sihat. Jadi untuk mengelakkan ini daripada berlaku, kita harus membuat sesuatu. Ya. Begitu juga dalam bidang keusahawanan. Sekarang ni di Iskandar Malaysia, malahan di seluruh Johor, kita mempunyai lebih daripada 95,000 syarikat kecil dan sederhana yang berdaftar di negeri Johor sahaja. Kita nak bilangan tu bertambah. Kita nak anak-anak muda kita ni terus berminat, bukan sahaja untuk makan gaji, tetapi juga berminat untuk menjadi usahawan. Dan usahawan yang kita masukkan sini bukanlah usahawan yang setakat jago kampung sahaja. Usahawan yang kita nak lahirkannya adalah usahawan yang boleh setanding dengan usahawan-usahawan di rantau kita sini, termasuk di peringkat global. Di negara-negara barat, ya, ekonomi mereka disokong bukan oleh industri-industri yang besar, syarikat-syarikat yang besar, tetapi ekonomi mereka disokong oleh syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang bergerak atas landasan secara berkelompok. Malahan di Germany sebagai contoh, 80% daripada ekonomi mereka disokong oleh syarikat-syarikat keusahawanan yang bertaraf kecil dan sederhana. Dan di sinilah dengan segala perancangan yang Profesor Ismail kata tadi, dengan segala perancangan yang kita buat tadi, kita perlu khususkan kepada bagaimana padanan ini perlu dibuat. Saya tidak akan teragak untuk mengulang lagi perkara ini sehingga kita benar-benar dapat menghayati dan seterusnya menerima konsep dan prinsip ini. Satu lagi yang saya nak sentuh ialah berhubung dengan kos sara hidup. Sekarang ni akibat daripada COVID, kita lihat bahawa kos sara hidup terus meningkat. Dan kita tidak boleh ketepikan fenomena itu. Kalau dulu kita pergi kedai, nak belanja untuk makan tengah hari untuk keluarga kita, RM40 pun cukup. Sekarang ni RM80 pun belum tentu. Sekarang ni kita dah biasa bayar lebih untuk Grab dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, ini semua ke arah peningkatan kos sara hidup. Bahan mentah seperti dalam bidang pembinaan, pembuatan dan sebagainya akan terus meningkat. Malahan bagi sesetengah bahan itu meningkat lebih pada 100%. Kita pun sekarang ni mempunyai satu cabaran yang besar. Banyak projek kita di tapak yang perlu kita semak semula kosnya supaya kita dapat menyempurnakan projek itu tanpa dijejaskan oleh kekurangan kos. Apa yang saya nak cuba tekankan di sini ialah melalui gandengan kita ni, kita akan dapat membuat penjedikan, pengkhususan bagaimana kita nak mengurangkan beban kepada rakyat yang bergantung kepada pengangkutan, yang bergantung kepada kos penginapan yang merupakan sebahagian besar daripada kos sara hidup mereka daripada pendapatan yang mereka terima, khususnya golongan miskin yang ataupun separa miskin. Tadi Profesor ada sebut berhubung dengan bagaimana kita nak membentuk kolaborasi melalui penyelidikan dan pembangunan. Di sinilah di mana kita boleh sama-sama, kerana IRDA ni datang daripada mereka yang pengamal, yang dah tahu apa yang berlaku di atas tanah, di ground gitu ya. Tapi di pihak UiTM juga, anda semua mempunyai kepakaran dari segi ilmu-ilmu penyelidikan yang sistematik, scientific approach dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh gandingkan kita punya usaha ni, sudah tentu kita boleh mendapatkan beberapa solution yang boleh kita ketengahkan kepada pembuat dasar supaya kita akan dapat pada akhirnya membantu mengurangkan beban kos. Tadi Profesor ada sebut berhubung dengan bagaimana transfer of knowledge dapat dijalankan di dalam usaha kita ke arah BRT ataupun sekarang ini disebut sebagai IRT. Barang diingat, IRT ini adalah merupakan satu evolusi yang melibatkan teknologi dan inovasi dalam kita memperkenalkan sistem pengangkutan awam di Iskandar Malaysia ni.
Jadi daripada satu sudut, kita nak cuba menyelesaikan kos sara hidup dengan memindahkan kebergantungan pengguna daripada menggunakan kenderaan persendirian kepada kenderaan awam, tetapi dalam masa yang sama kita memperkenalkan beberapa kaedah baru melalui inovasi dan teknologi supaya sistem yang kita perkenalkan itu adalah sistem yang moden, sistem yang memberi sentuhan kepada alam sekitar dan juga sistem yang dapat membantu ke arah menangani kos hidup yang tinggi. Dan di sinilah di mana the transfer of knowledge ni akan dapat berlaku. Kita di Iskandar Malaysia ni, IRDA ni, hanya melahirkan melalui projek dan sebagainya. Tetapi ilmu itu perlu dituntut oleh generasi-generasi akan datang. Dan IRDA tidak berupaya untuk menjalankan aktiviti untuk melahirkan ilmu dan terus menyampaikan ilmu kepada generasi akan datang. Maka UiTM lah merupakan pihak yang bertanggungjawab supaya ilmu yang kita perolehi ini akan terus kekal dan mungkin akan dapat dijana lagi untuk generasi akan datang. Jadi kita ni dijadikan sebagai pioneer group yang akan dapat melahirkan melalui kekuatan dan keberanian kita untuk melahirkan beberapa infrastruktur yang mana satu masa dulu tidak pernah dipikirkan berlaku di negara kita. Dan Iskandar lah menjadi satu landasan ataupun tapak di mana kita berani melahirkan melalui inovasi dan teknologi kepada beberapa perkara yang disebut tadi. Kita adalah merupakan pihak yang pertama di negara kita yang melahirkan masyarakat rendah karbon seawal tahun 2012 yang lalu. Pada ketika itu, tak seorang pun di negara kita ni yang tahu apa itu low carbon society. Kitalah yang bercakap dengan pihak agensi antarabangsa dan sebagainya. Dan selepas itu, tak sampai 3-4 tahun selepas itu, barulah negara kita memberi pengiktirafan kepada betapa pentingnya masyarakat rendah karbonnya, sehingga hari ini sudah diiktiraf sebagai satu framework yang perlu diperkenalkan bagi negara. Malahan di bawah rancangan Malaysia ke-12 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyentuh mengenai masyarakat rendah karbon. Satu lagi yang kita menjadi pioneer ialah dalam Iskandar Malaysia Urban Observatory. Seawal tahun 2014-2015 dulu, bila kita mula memperkenalkan Urban Observatory ni di negara kita ni, tak seorang pun ambil kisah. Tetapi setelah kita menjana, melahirkan dan memberi justifikasi kepada betapa pentingnya Urban Observatory ni, maka sekarang negara kita sudah pun memberi pengiktirafan dan pihak kementerian sudah pun diarahkan untuk menyediakan satu rangka kerja bagi negara ke arah Urban Observatory. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah ya, Iskandar Malaysia ni merupakan satu tapak yang penting. Bukan saja kita nak membangunkan ekonomi untuk membela rakyat dan sebagainya, tetapi ia adalah merupakan satu pentas di mana kita dapat menjayakan sebagai-sebagian daripada visi kita dalam pembangunan negara. Jadi, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya lahirkan tadi sudah tentu tertulis dalam memorandum persefahaman yang kita akan tanda tangani sebentar lagi. Dan kerjasama ini sangat-sangat saya hargai dan dituntut supaya kita akan dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disebutkan oleh Profesor tadi dalam pendidikan dan pembangunan, dalam aktiviti-aktiviti yang dapat melahirkan generasi yang pintar, dalam pembangunan sumber manusia, dalam kemahiran latihan, pengurusan maklumat dan data. Dan sudah tentu untuk peringkat yang pertama ni kita buat secara berperingkat-peringkat. Tetapi diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan dapat memperhebatkan lagi. Kalau sekarang tadi dikata oleh Profesor, kita bagi peruntukan kepada UiTM, mungkin lagi 3 tahun UiTM pula bagi peruntukan kepada IRDA untuk kita buat sesuatu. Manalah tahu kan.
Jadi itulah dia, saya harap perkara-perkara yang saya nak sampaikan ini sudah tentu akan dapat memberi keyakinan kepada kedua-dua pihak IRDA dan juga pihak UiTM, dan saya sangat berharap daripada kolaborasi yang kita jalinkan ini akan dilihat sebagai satu contoh bagi kolaborasi lain, mungkin daripada pihak UiTM dengan agensi-agensi yang lain, mungkin dengan IRDA dengan agensi-agensi lain, yang boleh kita kembangkan bukan saja di dalam negara, tetapi bagaimana kolaborasi ini akan dapat alihkan kepada peringkat yang lebih besar di peringkat antarabangsa. Dan kita yakin kalau kita memberi fokus kepada perkara ini, sudah tentu akan dapat kita hasilkan dan kita manfaatkan. Sebagai mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada semua pihak UiTM khususnya dan juga rakan-rakan saya di IRDA yang telah berusaha dengan seboleh mungkin untuk menjadikan ini sebagai satu titik permulaan bagi kita akan dapat melahirkan generasi yang berguna pada masa akan datang ke arah pembangunan negara yang lestari. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Ismail Ibrahim di atas ucapan sebentar tadi dan diminta Yang Berbahagia Datuk kekal di pentas. Majlis menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor untuk bersama-sama berada di pentas bersama Yang Berbahagia Datuk Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif IRDA, untuk simbolik majlis dan tayangan multimedia. Dipersilakan Yang Berbahagia Ketua Eksekutif IRDA dan Yang Berbahagia Rektor UiTM Cawangan Johor untuk mengarungkan keris. Maka dengan bersatunya kedua-dua keris ini,
terjalinlah satu simbolik kerjasama antara UiTM dan IRDA. Terima kasih kepada yang berbahagia Ketua Eksekutif IRDA dan yang berbahagia Rektor UiTM Cawangan Johor. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekali lagi, terima kasih kepada yang berbahagia Rektor dan Ketua Eksekutif IRDA. Diminta ke kerusi hadapan. Hadirin sekalian, tibalah masanya majlis kemuncak pada hari ini, iaitu acara menandatangani memorandum persefahaman di antara UiTM dan IRDA. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Rektor Profesor Dr. Ismail Ahmad dan yang berbahagia Dato' Ismail Ibrahim bersama-sama Profesor Madya Dr. Akmal Aini Osman, Timbalan Rektor Akademik, dan Puan Nurhalina Muhammad Nur alias Ahmad, Ketua Pengurusan Sumber Manusia IRDA, untuk mengambil tempat di meja hadapan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya meneruskan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara UiTM dan IRDA. Tahniah diucapkan kepada UiTM dan IRDA atas temeterainya memorandum persefahaman UiTM dan IRDA. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh untuk kita semua. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Rektor dan kesemua tetamu kehormat UiTM dan IRDA kerana melancarkan majlis kita sebentar tadi. Diminta kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis
Dengan segala hormatnya yang menjemput Yang Berbahagia Rektor Profesor Dr. Ismail Ahmad ke hadapan bagi menyampaikan cenderamata kenang-kenangan untuk tetamu jemputan kita. Dijemput Yang Berbahagia Dato' Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif IRDA untuk menerima cenderamata dari UiTM. Majlis menjemput pula Yang Berbahagia Rektor untuk menerima cenderamata dari IRDA. Terima kasih kepada Rektor UiTM Cabangan Johor dan Ketua Eksekutif IRDA. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderamata itu tadi, maka selesailah sudah majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UiTM dan IRDA. Sekali lagi, saya bagi pihak jawatan kuasa ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu dari IRDA. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat, tidak kira secara langsung atau tidak langsung sehingga terjalinnya usaha ini. Saya mewakili jawatan kuasa program memohon kejutaan kemaafan sekiranya ada silap dan salah juga kekurangan dari pihak kami. Selamat jalan kepada yang bakal pulang, berhati-hati di perjalanan. Jumpa dulang penuh berlian, rupanya mimpi di awal pagi. Selamat pulang hadirin sekalian, panjang umur, bertemu lagi. Majlis menjemput Rektor UiTM Cawangan Johor dan Ketua Eksekutif IRDA juga semua hadirin untuk sesi bergambar di hadapan.